pendidikan merupakan salah satu wadah terpenting dalam pembangunan negara dan masyarakat. Namun begitu, masih terdapat golongan pelajar yang mempunyai masalah, tidak kira sama ada di dalam bilik darjah maupun di luar bilik darjah. Oleh hal yang demikian, kami daripada kumpulan 3 telah melakukan satu tinjauan berkaitan pengurusan pelajar bermasalah di sekolah menengah dan peranan masyarakat dalam menangani masalah tersebut. Ayo sama-sama kita telusuri video yang telah kami sediakan. Disiplin memainkan peranan yang penting ke arah pembentukan sahsiah para pelajar kerana ia merupakan salah satu komponen utama dalam sistem persekolahan yang berkait rapat berkenaan tata tertib, tata susila, keadaan, akhlak dan kesopanan. Di sekolah, disiplin menjadi satu kawalan sosial bagi mewujudkan suasana tenteram supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan teratur dan lancar. Namun di ketika ini, permasalahan yang timbul membabitkan masalah-masalah disiplin pelajar di sekolah merusingkan banyak pihak. Oleh hal yang demikian, tindakan segera perlu diambil bagi membantu pelajar yang berisiko maupun bermasalah ini agar tahap pembelajaran mereka dapat mencapai tahap yang maksimum. Adalah beberapa isu yang sangat mencabar untuk saya mengendalikan. Okey. Pertama, jenis masalah yang seorang pelajar tu menghadapi adalah secara luarannya pelajar itu tak nak datang ke sekolah. Okey, kita buat sesi kaunseling, sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga. 3 sesi saya menjalankan sesi kaunseling bersama dengan pelajar tersebut. Dia kata dia tak seronok untuk belajar, tak best nak belajar dekat sini, kawan-kawan tak happening, kawan-kawan tak seronok, suka enjoy, macam itulah. Dan dia mengaku diri dia seorang yang introvert. Lepas tu dia tak suka berkawan dengan yang sosial, huha-huha apa semua. Tetapi pada sesi yang keempat, saya buat satu aktiviti iaitu art therapy. Okey, melalui art therapy tu saya suruh pelajar tu melukis, klien itu melukis, apalah yang dia nak lukis. Jadi melalui lukisan tersebut, saya mendapati dan saya mendapat tahu rupanya bukan itu hanyalah isu yang sebenar, tetapi dia mempunyai satu pendaman emosi yang sangat mendalam, membuatkan dia luahkan di lukisan tu. Yang kedua adalah dari segi sociality mereka, kerana apabila di dalam kelas dia baik, okey, tetapi di luar kelas orang takut dekat dia. Rupa-rupanya bukan hanya dia anak polis, itu hanya luaran saja, tetapi di dalamannya adalah dia seorang yang panas baran. Jadi bagi pelajar yang bermasalah ni, mungkin kita boleh kategorikan daripada pelbagai aspek lah. Mungkin daripada segi keluarga ataupun daripada segi tekanan daripada keluarga yang berikan tekanan kepada pelajar tersebut lah. Okay, bila dia dah dapat tekanan daripada keluarga dia sendiri, contohnya macam parent tu dia nakkan anak dia berjaya lah. Contoh dia belajar SPM kan, dia nak straight A. Tapi sedangkan anak dia tu tak mampu nak capai apa yang parent tu nak lah. Tu satu aspek. So bila jadi macam tu, dia akan jadi tekanan kepada diri dia dan dia akan cari alternatif lain untuk dia keluar daripada masalah tu tanpa dia berbincang dengan keluarga dia ataupun ibu bapa dia lah. Itu salah satulah. Selain daripada itu adalah pengaruh daripada rakan sebaya. Maknanya yang maksudnya dia tidak, orang kata macam mana, dia berkawan dengan yang tak ada akhlak lah, yang tidak berminat dah belajar. Salah satu sebab lah. Ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam mengawal masalah disiplin dalam kalangan para pelajar. Ini kerana ibu bapa dia merupakan role model bagi anak-anak mereka. Oleh itu mereka perlu menunjukkan tingkah laku yang baik di hadapan anak-anak mereka. Khususnya ibu bapa juga perlu menerapkan aspek keagamaan dalam mendidik anak mereka, kerana aspek keagamaan dia mampu membentuk serta mengawal anak-anak mereka daripada melakukan gejala-gejala yang tidak baik seperti budaya kuning. Seterusnya, ibu bapa juga perlu mengawasi setiap gerak-geri yang dilakukan oleh anak-anak mereka di sekolah, seperti mengesan setiap masalah-masalah yang dialami oleh anak mereka di sekolah. Hubungan harmoni dalam kalangan guru dan juga pelajar perlu diwujudkan. Dengan wujudnya hubungan tersebut, ia memudahkan para guru untuk memberi nasihat kepada para pelajar yang bermasalah. Guru juga dia perlu menunjukkan sikap yang positif kepada para pelajar yang bermasalah. Dengan sikap tersebut, dia mampu untuk mengubah pelajar tersebut menjadi pelajar yang lebih baik dan tidak melakukan apa-apa masalah disiplin di sekolah. Pihak media juga
memainkan peran yang penting dalam mengawal masalah disiplin dalam kalangan para pelajar di sekolah. Media perlu menggunakan pengaruh mereka bagi membentuk atau mendidik masyarakat dan juga generasi akan datang dengan mengetengahkan unsur-unsur positif di pelbagai platform media sosial, kerana dengan adanya unsur-unsur tersebut ia dapat mengelakkan para pelajar daripada terjebak dengan unsur-unsur negatif. Okey, itu saja. Sebenarnya bergantung kepada apa masalah tersebut. Okey, contohnya kalau di sekolah, masalah yang paling ketara di kalangan pelajar adalah kehadiran ke sekolah. Okey, jadi cara untuk kita mengukur keberhasilan adalah dengan cara kita melihat rekod kehadiran seseorang pelajar lah. Okey, kalaulah kita buat sesuatu program, sama ada berhasil atau tidak, kita tengok macam mana kehadiran pelajar itu selepas beberapa siri program. Okey, jika kehadirannya bagus, peratus kehadirannya meningkat, itu boleh dikira sebagai apa orang kata kejayaan sesuatu program ataupun keberhasilan yang boleh kita lihat. Okey, contoh kedua, kalau melibatkan masalah disiplin seseorang pelajar, cara kita mengukur keberhasilan program yang kita buat adalah berdasarkan kepada rekod SSDM, sistem sasiah diri murid. Dalam sistem tersebut, kita boleh melihat adakah pelajar tersebut masih melakukan kesalahan ataupun tidak setelah beberapa siri program yang dilaksanakan. Bagi saya, cara untuk ukur tu kita tidak perlukan apa-apa medium alat pengukuran. Kita tidak ukur sifat pelajar tu dengan pembaris, kita tidak ukur kebaikan mereka tu dengan dengan jangka lukis dan sebagainya kan. Jadi sebagai guru sebenarnya cara kita nak ukur tu nak kena pasti yang kita ni dah berjaya ataupun tidak. Kita kena lihat dari sudut masa lah. Maksud dia dalam tempoh masa seminggu tu kita lihat pelajar yang bermasalah tadi tu adakah dia berubah ataupun adakah dia macam menunjukkan minat untuk berubah. Jadi daripada situ sebenarnya kita boleh lihat balik apakah kita ni dah cukup membantu dia ataupun tidak. Okey, sebagai untuk menilai jugalah kita ni berjaya atau tidak, sebenarnya kita kena tanya juga rakan-rakan sekeliling dia. Rakan-rakan sekeliling pelajar tadi tu, pelajar yang berisiko bermasalah tu, kita tanya juga rakan-rakan dia, adakah pelajar sekian-sekian ni dia dah ada langkah untuk ke arah kebaikan ataupun dia masih lagi dalam fasa yang takut-takut ataupun fasa yang masih lagi dengan sikap yang nak menimbulkan masalah kan. Jadi kita kena rujuklah rakan-rakan kepada pelajar tadi tu. Okey, dan terakhir juga, maksudnya kita nak tengok kita ni berjaya atau tak, kita kena nilai baliklah diri kita kan. Sebagai guru kita kena nilai balik diri kita. Kita bantu pelajar ni ikhlas ke ataupun kita bantu macam sebab kita marah kat dia ke atau macam mana? Itu jawapan ada dalam hati masing-masing. Cuma suka saya kata, bila mana kita bercakap dengan hati, insya-Allah dia akan sampai ke hati. Jadi bagi kita nak tangani pelajar ni, nak tengok berhasil tak berhasil, kita tengok diri kita dulu. Kita ni dah cukup sabar dengan dia ataupun kita ni berpura-pura sabar saja ke? Macam mana? Itu antara cara kita nak ukur keberhasilan kita kan. Dalam dunia pendidikan sudah menjadi satu perkara yang biasalah terdapat pelajar-pelajar yang bermasalah dalam pembelajaran ini. Jadi kita sebagai guru perlu peka untuk menarik minat pelajar belajar di dalam kelas masing-masing, di mana guru-guru perlulah memahamkan pelajar ataupun memperkenalkan antara cara lah memperkenalkan kepada pelajar sistem pendidikan dan apakah matlamat kurikulum
dan juga sukatan pelajaran yang cikgu ajar masing-masing kepada pelajar mereka. Termasuklah bagaimana cara belajar dan juga memberitahu mereka peraturan-peraturan sekolah serta memahamkan mereka kepentingan sesuatu mata pelajaran dan apakah kesan ataupun kepentingan kepada masa depan mereka. Daripada situ barulah pelajar ni akan cuba akan sedar bahawa dia perlu maksudnya tahu apakah matlamat dia belajar sehingga dia dapat fokus pembelajarannya semasa pembelajaran berlaku di dalam kelas. Yang pertama, ibu bapa seharusnya memberi didikan agama yang secukupnya kepada anak-anak. Terutamanya solat. Kerana solat ni, apabila seorang solat tu, dia dapat mendisiplinkan diri seseorang pelajar daripada melakukan salah laku disiplin. Selain daripada itu, ibu bapa hendaklah mempunyai masa bersama anak-anak. Kalau boleh, ibu bapa hendaklah berkawan ataupun bersahabat dengan anak-anak. Jadi apabila anak-anak banyak bersama dengan ibu bapa, ini dapat menyekat mereka daripada terpengaruh dengan gejala-gejala sosial yang banyak berlaku pada hari ini. Jadi seperti mana yang kita semua tahu, ibu bapa ni merupakan individu yang paling rapat dengan murid dan seharusnya mereka lah yang amat mengenali anak-anak mereka sejak dari lahir. Jadi oleh itu pelibatan ibu bapa sangat wajar bagi mengatasi masalah anak-anak walaupun masalah itu berlaku di sekolah. Jadi benarlah seperti kata peribahasa, lentur buluh biarlah dari lebuhnya. Maksudnya di sini ibu bapa seharusnya menunjukkan contoh teladan yang baik kepada anak-anak sejak kecil. Dari situ anak-anak akan belajar tentang kehidupan dan mengaplikasikannya mengikut peringkat umur yang sesuai. Menyebabkan berlakunya hal demikian, kurangnya minat pembelajaran dan juga ada tujuan masa depan tak akan kabur. Mengajak mereka supaya mereka minat untuk belajar dengan pelbagai kaedah sesuai dengan yang dia perlukan. Setengah pelajar ni golongan video, ada golongan audio, ada golongan kinestetik. Iaitu haruslah mengetahui apa yang ada dalam diri pelajar, menyesuaikan keadaan dan pada pelajaran tersebutlah. Sebagai contohlah, belajar subjek sejarah berkaitan dengan zaman batu, iaitu mendemo memotong guna paku. Jadi cikgu demo bagaimana membuat alat-alat tersebut. Beri gambaran awal berkaitan dengan hasil pelajaran dia. Bimbingan kaunseling, sentiasa memberi motivasi kepada pelajar lah, menggalak pelajar supaya mereka ni mempunyai ada tuju masa depan mereka, mendedahkan mereka dari segi kerjaya-kerjaya terkini, peluang-peluang pelajaran selepas SPM dan sebagainya. Dan kata tiga ni, jadi pihak sekolah ni menggalakkan mereka sebab di kata 4 dan 5 tu, kata 4 tu akan menjuruskan mereka ke bidang-bidang kemahiran, bidang kemanusiaan dan bidang STEM. Aktiviti co-curricular lah, sukan dan permainan, mana sekolah digalakkan pada tersebut supaya mereka ni ke peringkat yang lebih untuk mendapat CJ atau pingat dari segi mata PAJSK bagi mereka. Berjumpa dengan ibu bapa pelajar bakal menduduki peperiksaan awam, contohnya SPM, bincang dengan ibu bapa mereka berkaitan dengan apa yang harus mereka bantu juga di rumah supaya pencapaian terbaik untuk mereka. Di sekolah, disiplin menjadi satu kawalan sosial bagi mewujudkan suasana yang tenteram supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan teratur dan lancar. Bagi masyarakat di luar sekolah,
Disiplin adalah asas penting bagi membentuk kerukunan hidup selaras dengan norma, nilai dan aspirasi negara. Guru adalah golongan yang perlu memupuk disiplin semasa pelajar berada di sekolah, manakala ibu bapa dan masyarakat perlu memupuk disiplin semasa pelajar-pelajar berada di luar sekolah. Pelajar merupakan aset terpenting dan bakal pewaris pemimpin negara. Oleh hal yang demikian, mereka perlulah berilmu, berdisiplin dan berkualiti tinggi agar dapat menjadi insan sempurna yang dapat mencurahkan khidmat bakti kepada masyarakat dan negara. Sesungguhnya, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Sekian, terima kasih.